Assalamualaikum dan salam sejahtera. Alhamdulillah bertemu lagi kita di program untuk latihan staf baru siri kelima. Bagi memberkati program kita hari ini, kita mulakan dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. Terima kasih diucapkan kepada tuan-puan yang hadir ke program kita pada hari ini. Dan terima kasih juga diucapkan kepada penceramah kita hari ini, Puan Saliza Abdul Kadir, Timbalan Jurulatera daripada Jabatan Infrastruktur Hospital UiTM. Tanpa melengahkan masa lagi, saya menjemput Puan Saliza untuk memberikan taklimat berkenaan Hospital UiTM. Bagi soalan ataupun pertanyaan, boleh majukan di ruangan chat dan kita akan baca di akhir taklimat kita nanti. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera kepada semua staf baru Hospital UiTM. Saya Saliza binti Abdul Kadir, Ketua Jabatan Infrastruktur Hospital UiTM. Pada petang ini akan menyertai program latihan staf baru Hospital UiTM dengan tajuk Hospital Universiti Haji Marang. Okay, untuk program pada petang ini, sebenarnya saya pun staf baru untuk Hospital UiTM, baru 4 bulan di HUiTM. So apa-apa pun maknanya hari ini kita berkongsi bersama-sama info yang disampaikan. Audio only. Sync audio connection. Turn on speaker. Ini. So, untuk slide saya pada petang ni, saya akan bagikan kepada 3 fasa untuk Hospital UiTM ni. Dalam taklimat ni kita akan bagikan kepada 3 fasa, iaitu satu fasa pembinaan dan fasa siap pembinaan, iaitu fasa ketika untuk penyerahan kunci dan juga sedikit gambar berkenaan dengan HUiTM. Dan yang ketiga adalah fasa pengoperasian. Okay. Untuk makluman semua, untuk Jabatan Infrastruktur, kita fokuskan kepada fasa pengoperasian. So untuk fasa pembinaan ni, kita just brief latar belakang berkenaan dengan projek HUiTM. Untuk fasa pembinaan, ini dikendalikan ataupun dipertanggungjawabkan kepada
Pejabat Pembangunan Infrastruktur dan Infrastruktur UiTM Shah Alam. Bahagian yang terlibat adalah bahagian projek khas PFI. Untuk latar belakang pembangunan hospital pengajar dan fakulti perubatan UiTM di kampus UiTM Puncak Alam ini, kita bermula, maknanya cadangan pembinaan ini bermula pada 17 Ogos 2008 oleh syarikat TRI PLC Medical Center Farhan, dan pada 18 Februari 2016 termasrailah perjanjian di antara Kementerian Pengajian Tinggi, UiTM dan juga TRI PLC. Konsep pembinaan ini kita kenali sebagai PFI. PFI ini maksudnya adalah Private Financial Initiative, yang mana bajet itu disediakan oleh pihak TRI dan kita akan UiTM membayar sewa ataupun membuat perjanjian selama tempoh 25 tahun. Tarikh pembinaan adalah pada 11 April 2017 dengan kos pembinaan sebanyak 599 juta. Lokasi projek dia adalah di lot PT 1567 Bukit Jeram, daerah Kuala Selangor. Dan tempoh perjanjian di antara konsesi iaitu TRI PLC ini adalah selama 25 tahun termasuk 4 tahun tempoh pembinaan. So sekarang kalau kita nyatakan konsesi bermakna syarikat itu adalah TRI PLC. Di slide tu kita petangkan juga skop projek. Skop projek dia, bangunan hospital pengajar ni berkapasiti 400 katil dan bangunan akademik dan perubatan adalah untuk kapasiti 750 pelajar. Terdapat satu bangunan penginapan untuk hosmen dan juga jururawat dan satu surau berkapasiti 180 orang, dua balai pengawal, dewan kuliah dan juga bangunan-bangunan sokongan ancillary seperti chiller dan juga substation. Kalau kita lihat di slide tu, terdapat jenis pembayaran. Availability charges tu kita panggil dia sebagai bayaran sewaan kepada pihak konsesi setiap bulan. Setiap bulan kita bayar sebanyak 6,378 juta per month. Makna setiap bulan itulah jumlah yang kita bayar sewa kepada pihak konsesi. Dan juga maintenance charges. Maintenance charges adalah sebanyak 1.982 juta. Yang mana setiap kaki persegi di dalam hospital ini rate dia dalam RM2.02. Maknanya termasuk semua kos-kos penyelenggaraan lah, untuk tempoh masa sebulan. Dan juga kita ada sediakan satu tabung reserve iaitu maintenance reserve fund. Sebanyak 1.609 juta per month, yang mana tabung ni kita akan gunakan untuk kerja-kerja replacement ataupun kita panggil dia sebagai penggantian aset-aset dan juga aset dan juga peralatan yang perlu diganti mengikut tempoh life cycle cost, kita panggil dia kita hayat. And then next. Untuk bangunan hospital ni, design konsep ni kita pakaikan molekul air zam-zam. Secara kita panggil sebagai pray and doa. Untuk perjanjian antara pihak konsesi dan juga pihak UiTM serta KPT, kita memegang kepada concession agreement, iaitu kalau kita asyik sebut CA itu semua tu maksudnya adalah dokumen perjanjian. So kita ada sebanyak 50 buku ataupun 50 jilid untuk semua sekali perjanjian di antara UiTM, KPT dan juga TRI.
Ini adalah schedule of accommodation, maknanya keluasan lantai. Untuk teaching hospital dan juga medical academic complex, kita ada 85,531 meter square. Okay. Dan juga untuk nurses dan houseman hostel 7,632 meter square. Dan totalnya adalah 91,163 meter square. Keluasan inilah kita darabkan dengan RM2.02 dan dapat amount untuk maintenance charges yang kita bayar sebanyak 2.6 juta sebulan. Okay, maknanya keseluruhan lantai untuk hospital ni, keseluruhan bangunan dan juga blok adalah 91,163 meter square. Di slide sekarang adalah master plan untuk hospital UiTM. Okay, kalau kita tengok kat situ, anggaran keluasan adalah 28.19 ekar. Dan kita ada, kalau tengok dalam master plan tu, kita ada surau, UiTM Teaching Hospital, Medical Academic Complex, okay, plant house dan juga staff accommodation. Okay, daripada master plan tu kita boleh tengok building component. Okay, building component dan juga relationship di antara setiap bangunan. Okay, kalau daripada main entrance, okay, main entrance kita ada klinik pakar, kita ada rehab, kita ada mental health, kita ada staff accommodation, plant house, kita ada labor and delivery, forensic medicine, admission emergency, oncology dan juga academic complex. Untuk road dan entrance dan juga road network, okay, kita ada tiga jenis entrance. Okay, yang warna merah tu adalah emergency entrance. Yang hijau tu adalah untuk public entrance, iaitu untuk umum. Dan yang biru tu adalah services entrance. Okay. Parking zoning. Okay. Parking zoning ni kita bagikan juga kepada tiga. Kepada yang hijau tu adalah public. Okay. Untuk public warna hijau kita ada $1,037 car park provision. Okay. Untuk staff kita ada 117 untuk car park. Kita ada 2 untuk OKU yang warna kuning tu. Dan kita ada motorcycle di staff untuk staff accommodation ada 21 dan di academic complex, iaitu main complex ni adalah ada 156. Okay. Dan yang warna biru tu adalah untuk staff accommodation. Okay. Sekarang kita pergi floor by floor. Okay. So kalau ada terdapat apa-apa kekurangan keterangan berkenaan dengan peringkat pembinaan ni, saya minta maaf lah sebabnya saya tak involve untuk pembinaan, cuma info ni yang kita dapat daripada pihak pembangunan lah. Okay. So di level 1, okay, kita ada visiting hall, kita ada cafeteria, kita ada support services, administration department, kita ada oncology, kitchen department, medical social and council, inpatient pharmacy, FMS, linen unit, medical store, pathology dan juga forensik. So untuk jabatan infrastruktur kami berada di level 1. Okay. Di level 2 pula, okay, kita ada 9 department. ONG and PID clinics, medical clinics, admission, revenue, outpatient pharmacy, medical education and resource center, optal and ENT clinic,
surgical emergency department dengan medical imaging department. Okay, itu untuk second floor. Okay. Untuk third floor, okay, kita ada 11. Kita ada 11 department. Okay. Hemodialysis, kita ada executive clinic, clinical skill training, executive health screening, medical education and research center, rehabilitation, ambulatory daycare center, mental health, neonatal intensive care unit, feed, and labor and delivery. Itu untuk di level 3. Okay, di level 4 kita ada 11. Okay, kalau dekat slide kita boleh tengok ada 11 department, termasuk sekali untuk OT complex, ada ICU, ada neuro ICU. Okay. Okay, untuk level 5. Okay, level 5 kita ada 5 department. Medical Academy Office. Okay. Kita ada ICT department, medical record, OT service and clinical examination center. Okay, level 6 kita ada pediatric, ward 1, ward 2, ward 3 dan gynae. Okay. Level 7 kita ada 4 department, 4 ward. Okay, ONG, ward 1, ward 2, medical ward, ward 3 dan juga ward 4. Level 8 kita ada 4 department, surgical ward 1, 2 dan 3 dan juga ortho dan trauma ward. Level 9 ada executive ward, VIP ward, medical ward 1 dan 2. Dan last sekali adalah level 10. Okay, level 10 ni adalah administration office. Okay. Seluruh tingkat 10 adalah untuk admin office. Okay, next adalah berkenaan dengan nurses and hospital quarters. So, nurses and hospital quarters ni kita ada 8 tingkat, ada 26 apartment units untuk 78 houseman, ada 24 apartment units, 144 nurses dan 1 apartment unit untuk 6 sister dan 1 unit untuk housekeepers. Okay. Ini adalah lantai. Okay, next. Ini ground floor. So, kat ground floor tu ada drop off, foyer, waiting area, TV lounge, dan juga housekeeper office. Dan untuk makluman juga di nurses and houseman quarters ni tidak dibenarkan memasak. Kalau setakat nak guna microwave boleh, reheat, yang light sahaja. Okay. Memang kita tidak sediakan kemudahan untuk memasak di staff accommodation. Okay. Next adalah level 2. Okay. Ini adalah 2 blok. Hanya ada 1 blok untuk nurse dan 1 blok sebelah adalah untuk houseman dan juga sister. Okay. Untuk level 3 sama juga, nurse dan juga houseman. Okay. Level 8 ada 4 unit for houseman. Alright. Okay. Terusnya, okay, ni kita tunjukkanlah slide hospital, pemandangan HUITM pada waktu malam. And then ini adalah main hospital block. Next,
staff accommodation. Okay, ini yang dah siap lah, yang ada di tapak. Okay, ini adalah plant house. Forensic block. Surau yang 180 jemaah. Okay. So, ini untuk fasa pembangunan. So, selesai untuk fasa pembinaan. Okay. Untuk fasa penyerahan kunci dan panorama HUITM, kita terima HUITM daripada pihak projek pembangunan pada 1 hari bulan 2 2021. So, kita sertakan juga gambar-gambar penyerahan kunci daripada pihak PRI kepada pengarah hospital Prof. Azli dan juga pihak pembangunan UITM Shah Alam. Okay, 1 bulan 2. Ini adalah sedikit gambar berkenaan dengan kemudahan-kemudahan yang kita ada di HUITM. Okay, tuan kanak-kanak. Okay, ada dan auditorium. Auditorium kita ada 200 dan juga 500 kapasiti. Itu adalah gambar Anjung Zam-Zam. So, sedikit landscape. Okay, sekarang kita tunjukkan kemudahan fasiliti untuk mechanical. Okay. Untuk mechanical kita ada sistem untuk air conditioning dan juga mechanical ventilation services. Kita ada fire protection services, cold water plumbing system, hot water plumbing system, LPG services, building supervisory system. Okay. Medical gases, yang lain-lain lah. Okay. So, saya rasa ini kita boleh just baca sebab saya rasa dekat pengoperasian nanti kita kena banyak explain, terutama sekali berkenaan dengan e-aduan. Okay. Ini untuk dari segi kemudahan fasiliti elektrikal. Okay. Kat sini kita ada public address system yang mana kita buat announcement untuk keseluruhan building. Kita ada SMA TV, kita ada digital call system, nurse call system, master call system, security system. Security system ni kita ada CCTV, access card, CCTV, access card. Okay. Fireman intercom system dengan central electrical monitoring system. Okay. Untuk ICT kita ada ini yang sistem network cabling infrastructure, active network equipment, hardware equipment, main server room, and then telephone infrastructure and equipment. Okay, untuk fasa yang terakhir ni yang antara fasa yang penting untuk tempoh pengoperasian selama 21 tahun. Okay. So perjanjian kita dengan pihak konsesi, fasa pengoperasian ni adalah selama 21 tahun. Okay. Kita pergi dulu ke jabatan pengenalan jabatan infrastruktur. So, jabatan infrastruktur ni peranan dan fungsinya ada dua yang utama, iaitu bertanggungjawab di dalam mengkoordinasi keseluruhan servis utama di HUITM. Kita ada 6 servis utama, iaitu cleansing, kita
kita ada Facility Engineering Management System, iaitu FEMS, iaitu sistem-sistem mechanical dan juga electrical. Kita ada Biomedical Engineering, BEMS, iaitu peralatan medical. And then kita ada Healthcare and Clinical Waste. Okay, kita ada Linen and Laundry, and then Facility Management System. Okay. Yang kedua, kita bertanggungjawab untuk menilai, membuat pengesahan kerja yang dilakukan dan membuat semakan sekiranya terdapat pemotongan bayaran konsesi. So, untuk menjayakan tanggungjawab nombor 1 dan juga nombor 2, pihak kami akan membuat lantikan di setiap department liaison officer, yang mana liaison officer ini akan membantu pihak kami memastikan dan membuat pengesahan kerja 6 servis utama ini yang dilakukan oleh pihak konsesi. So, dalam masa terdekat nanti kita akan membuat lantikan liaison officer untuk setiap department. Okay. Ini adalah sedikit info berkenaan dengan staf-staf di Jabatan Infrastruktur. So, di Jabatan Infrastruktur kita ada 6 staf termasuk saya. Okay, kita ada kejuruteraan elektrik, Encik Muhammad Khalid Izzuan. Untuk kejuruteraan awam kita ada Encik Nurul Syahidat Ina. Dan kita ada kejuruteraan biomedical diketuai oleh Encik Hairul dan pembantu penolong jurutera Muhammad Faizul. Okay. Dan kita ada kekosongan jurutera untuk kejuruteraan mekanikal dan seorang kerani Muhammad Amizi. So, sebarang info, sebarang aduan ataupun request yang maknanya semua staf baru yang nak tahu boleh refer dengan Jabatan Infrastruktur lah, staf yang ada. Nombor telefon kita dalam proses untuk edarkan kepada semua jabatan nombor telefon yang nombor extension telefon. Okay. Okay. Struktur pengoperasian HUITM. Dekat sini kita akan tunjukkan sedikit perbezaan di antara HUITM di Puncak Perdana dan juga di Sungai Buloh. Di Sungai Buloh kita gunakan konsep sebagai konvensional, okay? Dan di HUITM kita gunakan konsep PFI, Private Financial Initiative, yang mana kita hanya melantik satu sahaja key person, iaitu konsesi. Kita panggil dia sebagai Asset Management Services, yang mana TRI PLC Medical Sdn Bhd ni ataupun singkatannya adalah TRIM dilantik untuk menjalankan pengoperasian 6 sistem utama tadi untuk HUITM. Okay. So, Jabatan Infrastruktur hanya bertanggungjawab terhadap TRIM ni saja. Dan di bawah TRIM ni ada 6 servis utama tadi, iaitu Facility Management Services, Hospital Support Services, Facilities Engineering Maintenance Services dan Biomedical Engineering Management System. Okay. Ini di HUITM, okay, di Puncak Alam. Dan bila kita tengok di Sungai Buloh, okay, di Sungai Buloh, Jabatan Infrastruktur tu adalah sama dengan bahagian pengurusan fasiliti. Tapi bahagian pengurusan fasiliti, dia melantik 6 servis utama tadi dan dia bertanggungjawab terhadap ke-6 kontraktor penyelenggaraan tersebut. Yang mana kalau di Puncak Alam, kami hanya memegang TRIM sahaja. Iaitu dia perbezaan dia. Okay. Okay, next. Okay. Untuk konsep PFI ni, yang mana kita sebagai user boleh berhubung terus dengan facility manager. Okay, kita ada facility manager lead by Encik Zaidi Muhammad Noor dan
ada 4 manager yang akan mengetahui 6 services utama tadi. Okay, iaitu untuk banks Encik Muhammad Asal Zaman, untuk HSS Manager Encik Muhammad Kausar, Fans Manager Encik Muhammad Azmi, dan ICT dan Camps Manager adalah Encik Hazril. Okay. Kalau untuk aduan sistem tu nanti Encik Hazril dia akan bertanggungjawab. Okay. Selepas settle pengurusan telefon ataupun extension tu, kita akan edarkan nombor telefon untuk dihubungi lah. Okay. Okay. Dekat sini kita selitkan sedikit makluman berkenaan dengan milestone HUITM. Kita ada sebenarnya kita panjang dia punya milestone tu, tapi kita ambil dua yang terdekat, iaitu T0 dan juga T1. Okay. T0 ni untuk tempoh pada bulan ni untuk Mac 2021 dan T1 adalah milestone untuk bulan April dan juga Mei 2021. So untuk Mac ni kita buka untuk ada department, department untuk administration dan human resources dekat 10, department of finance, radiology, farmasi, medical record, department of information and technology, dietetic and food services, dan juga kita sedang berusaha untuk menjalankan semua training untuk user. Training-training yang berkaitan dengan equipment, sistem dan juga yang lain-lain. Kita tengah plan untuk menjalankan training ni. Expected dia adalah pada bulan April. Okay. Dan fire drill juga kita tengah dalam proses untuk menjalankan fire drill dan juga proses flow. Okay. Itu untuk T0, maknanya pada Mac ni kita tumpukan kepada department yang kita nyatakan, dan pada April dan Mei adalah Department of Medicine, Surgery. Okay, yang ini yang depends kalau ada sebarang perubahan. Okay. Okay, untuk ada 6 perkara yang kita perlukan tindakan bersama dengan pihak semua staf baru. Satu berkenaan dengan penggunaan e-aduan, e-camps. Okay. E-aduan ni nanti kita akan tunjukkan bagaimana untuk menggunakan e-aduan. Okay. Bila semua staf tak kira staf lama ataupun staf baru masuk ke hospital UITM, kita terdapat aduan. Nampak macam ada crack, ada watermark partitioning, ada landscape tak bersih, lantai kotor, okay, equipment ada yang rosak. Semua kita buat aduan melalui penggunaan e-aduan e-camps. Okay. So, e-aduan ni, once kita masukkan di dalam e-aduan, bermakna ada pemotongan bayaran terhadap maintenance charges, bayaran penyelenggaraan kepada konsesi. So tak kira lah aduan tu dapat disiapkan dalam tempoh 20 minit, 30 minit ataupun yang paling lama adalah 14 hari. So start daripada aduan masuk, deduction ataupun pemotongan bayaran akan dikenakan. Untuk e-aduan di Sungai Buloh berbeza dengan aduan di hospital UITM. Di Sungai Buloh kita dah lockkan tempoh masa siap. Kita ada 1 jam, kita ada 1 hari 24 jam, kita ada 3 hari dan juga 7 hari. So deduction hanya dikenakan sekiranya kontraktor gagal menyiapkan dalam tempoh yang telah ditetapkan. Okay, contoh macam kita buat aduan, staf buat aduan, tombol pintu rosak. Okay. Katakan tombol pintu rosak tu kalau ikutkan dalam tempoh siap kerja adalah selama 3 hari. Okay. Sekiranya selepas 3 hari kontraktor tak siap, and then baru dikenakan deduction. Okay. Tetapi di hospital, katakan tombol pintu aduan dimasukkan pada petang ni, jam 3.28. Okay. So start daripada 3.28 ada
respon time 10 minit. 1 jam respon time. Lepas tu paduan akan dikira sebagai deduction. Okay, kita nak tengok berapa lama tempoh yang diambil untuk baiki toko tersebut dan ada pengiraan untuk pemotong. Okay. Sebab itu kita bayar sewa mahal, kita bayar servis pun mahal. So saya serulah, maknanya kita sama-sama gunakan ER2 ni untuk semua jenis kerosakan yang kita jumpa lah. Okay. Yang kedua berkenaan dengan additional work. Untuk additional work ni ataupun kita panggil sebagai kerja-kerja tambahan. Maksudnya contoh macam renovation, upgrade, okay. Yang ini kalau ikut dalam perjanjian dibenarkan dengan kebenaran pihak KPT, okay, dan juga pihak UiTM Shah Alam. Okay. So kita hanya membenarkan sekiranya additional work itu tidak melibatkan ada pertambahan charges. Maknanya maintenance charges, contoh macam stor kosong. Okay, stor kosong tak ada apa-apa, just bilik kosong, ada lampu sahaja, tak ada aircon. Okay. Tiba-tiba kita nak convertkan kepada store yang memerlukan aircon. Contoh kalau untuk farmasi, okay, untuk ubatan tu kena ada spek dia, spek yang spesifik lah, maknanya ada aircon 24 hours and then kita kena tambah more lighting, apa-apa requirement lah. That one kena ada, maknanya akan bertambah maintenance charges, iaitu kena dapatkan kelulusan daripada maknanya kita cuba gunakan apa saja yang ada di hospital sebaik mungkin. Okay. Tapi kalau melibatkan safety, mungkin kita boleh pertimbangkan dengan kelulusan di PPII dan juga di KPT. Okay. Room data sheet. Okay. Nombor 3. So bila semua staf baru masuk ke HUiTM, di setiap ruang, di setiap bilik kita ada room data sheet tersendiri. Maknanya room data sheet ni menunjukkan ada berapa bilangan lampu, ada berapa perabot, ada aircon, ada sprinkler, semua sistem yang ada, semua perabot yang ada kita storekan dalam room data sheet. So bila ada perubahan nak bawa perabot daripada bilik sekian kepada bilik sekian, so kita kena kepada room data sheet dan kita akan masukkan dalam sistem eCAMS, iaitu bawa move management nombor 4. So apa-apa sebarang perubahan perabot perlu dimaklumkan kepada kami di Jabatan Infrastruktur untuk kami mengambil tindakan bersama dengan pihak konsesi dan mengemas-kini room data sheet dan juga inventory di dalam sistem eCAMS. Okay, dia tak boleh simply ubah ataupun ubah ke mana yang kita suka. Okay. Nombor 5, berkenaan dengan kunci. Kunci kita akan kita ada setiap bilik kita ada 3 set kunci. Kunci ni kita pakai brand Evalock. Okay. Kunci 3 set tu, satu kita akan bagi kepada user, satu kepada simpanan PTJ untuk setiap department, dan salinan terakhir adalah buat sementara ni diputuskan di bahagian Jabatan Infrastruktur. So sekiranya perlu ada nak buat pendua, perlu menggunakan jenama Evalock juga. Okay. Sebab pintu yang kita sediakan tu silinder, key silinder tu adalah hanya untuk Evalock. So sekiranya kita guna selain daripada Evalock seperti gear ataupun lain-lain, silinder tu akan rosak. So bila rosak tu kita terpaksa tanggung kos yang mahal lah untuk baiki key silinder yang baru. Okay, gantikan yang baru. Okay,
Nombor 6 adalah berkenaan dengan working staff. Okay. Okay. So parking staff ni yang kita dah explain berkaitan dengan zoning untuk parking. Okay. Yang public untuk staff public, staff dengan staff accommodation. Right. So ini adalah 6 perkara yang buat masa ni kita nampak sebagai perkara yang perlu diambil kira semasa kita moving into HUITM. Okay. Okay. Last kali adalah berkenaan dengan e-aduan, e-camps. Okay. Okay. E-camps ni adalah singkatan untuk Computerized Asset Management System. Okay. Kegunaan camps ni adalah untuk manage asset such as lift, medical equipment, space and extra. Dia manage maintenance related operations such as work order, breakdown, preventive maintenance dan juga etc. Work order ni adalah bila kita buat aduan akan keluar satu borang yang kita panggil dia sebagai work order. Dalam work order tu kita akan kita perlu sebagai pengadu membuat pengesahan kerja telah siap dilakukan sama seperti di Sungai Buloh, siapa yang dah biasa di Sungai Buloh, dan jika yang baru kita ada satu work order selepas kita isi e-aduan dan e-aduan work order tu nanti kita akan tunjuk kalau dalam slide ni. Kita perlu sahkan respon masa yang diambil oleh pihak konsesi untuk mengesahkan aduan diterima dan juga pengesahan kerja telah siap dilakukan. Okay. E-camps juga untuk membuat report secara sistematik dan juga pengiraan demerit dan juga deduction untuk bayaran kepada konsesi. So ini adalah modus dan output yang mana dalam camps ni, Computerized Asset Management System ni kita ada Facility Management Services, drawing, asset, personal information and communication technology ICT. Okay. 6 servis utama tadi, linen and laundry services, cleansing services, semua ni memang kita gunakan secara computerized. Okay. Yes. So ini adalah link untuk kita membuat e-aduan. So http ecamps.uitm.edu.my. Kita boleh gunakan di PC dan juga di handphone, okay, untuk e-aduan. Jadi kita akan buat secara live. Okay. Okay, kalau kita tengok next next slide. Okay. Dalam e-aduan ni kita ada user information. Okay, kita ada nombor staff. Okay. Untuk nombor staff, kita baru saja mohon dengan pihak Infotech di Shah Alam untuk maknanya staff yang berdaftar, ada staff yang lapor diri sehingga Mac. Yang latest sekali Mac lah. Februari. Latest sekali Februari. Maknanya staff yang telah melaporkan diri sehingga hujung Februari. So nama dia kita try key in paling lewat hari Isnin ni. Yang data yang ada di dalam e-camp sekarang adalah sehingga bulan 11. Bulan 11 2020. So kalau katakan lepas ni ada staff baru yang key in tapi tak boleh,
Itu bermakna data you masih lagi belum kita key in. So insyaAllah by Monday cut off staff yang berdaftar pada bulan 2 latest punya. Okay. Dah boleh guna untuk e-aduan. Okay. So dalam e-aduan ni kita ada maklumat staff seperti nombor staff, nama staff, jawatan, nombor telefon bimbit dan juga alamat email. So alamat email ni kita gunakan sebagai bila kita key in aduan, nanti kita akan dapat notify melalui email yang mana aduan kita telah diterima lah. Okay. Location information, okay, kita ada bangunan, okay, kita ada blok, aras, ruang dan juga keterangan lokasi. Nanti kita akan terangkan semasa kita buat live nanti. Okay. So untuk aduan berkenaan dengan aset, so kat sini kita ada asset information. Okay. Contoh macam lampu, aircon dan sebagainya. Section kita ada elektrik, mechanical, fans yang 6 servis utama tadi lah. Okay, elemen mengikut section. Kalau elektrik contohnya macam lampu. Okay, masalah dia contoh macam lampu tidak menyala. Nanti kita akan tengok dekat contoh. Okay. Bila kita dapat masuk dalam e-aduan ni, semua staff boleh tengok dekat user menu. Dekat situ kita ada sediakan menu untuk staff UiTM, menu untuk pelajar UiTM dan juga menu untuk pengguna luar. So kalau ada masa boleh tengok dalam e-aduan nanti. Okay. So ini adalah email untuk e-aduan, eaduan@triplc.com.my. Nombor sambungan helpdesk dia adalah 10102 dan ini adalah nombor telefon bimbit, okay, direct pada 019-345-7151. Okay. So sekarang kita akan try live. Okay, kita try untuk buat e-aduan secara live. Okay, kita gunakan ecams.uitm.edu.my. Okay, kita akan keluar paparan macam ni, e-aduan facility, dan kita pilih kategori staff, pelajar ataupun pengguna luar. So kita try staff. Aku masukkan nombor staff. Okay. Okay, so keluar dia punya main page untuk aduan. So
pergi dekat untuk lapor aduan. So akan keluar kita punya maklumat staff. Okay, macam saya kat sini ini saya punya saya punya informasi. Okay, sekarang kita nak pergi untuk macam mana kita nak buat aduan. Pergi ke nyatakan lokasi dan jenis kerosakan. Okay, contoh kita letakkan sekarang ni kita ada dekat level 10. Okay. Okay. Memang untuk UiTM Hospital 45. Okay. Blok sekarang ada dekat level 10. Main block, block A. Okay. Aras 10. Ruang. Okay. Sekarang kita ada di ruang bilik mesyuarat. So bilik mesyuarat. So sekarang dia akan keluar, ini kita panggil sebagai nombor ruang. So kalau macam dekat bilik-bilik staff, biasa kita letakkan dekat atas pintu. Pintu masuk atas tu ada coding warna purple. That one itu adalah nombor ruang. Okay. So keterangan lokasi ni kita gunakan sekiranya kita nak buat laporan lampu di dalam bilik. Katakan bilik kita sendiri, okay, bilik staff. Okay. Dalam bilik tu ada empat lampu Kalimantan. So, keterangan lokasi tu kita boleh nyatakan, okay, lampu keempat ini nombor berapa. Mana kita display keterangan lokasi tersebut. Mana keterangan untuk lokasi. Sekiranya kita rasakan konsesi tak faham dekat mana lokasi kerosakan. Okay. Kita pergi ke section. Okay, section kita nak ambil bangunan. Elemen kita contoh ambil di kerosakan bangunan. Okay. Masalah. Okay. Boleh pilih apa kerosakan yang kita rasa kita perlu buat aduan. Contoh, dinding kotor berconteng. Okay. Sekiranya kalau ada apa-apa penambahan keterangan untuk make sure konsesi faham, dinding contohnya macam ni, dinding kotor atau berconteng tu di tingkap yang keempat, pucuk. So tambah dinding sebelah tingkap yang keempat. So, klik dekat hantar. So, dia akan okay, so akan keluar aduan anda telah direkod. Sila simpan nombor aduan WR10007 sebagai rujukan. So, okay. Okay, next. Katakan kalau kita nak semak kita punya aduan, so kita boleh gunakan nombor tadi tu untuk cadangan rekod di aduan lah. Ya. Okay, pergi dekat e-aduan saya.
konsesi belum respon. So ini first step, maknanya step yang main untuk semua staff gunakan e-aduan ni untuk melakukan report kerosakan. Okay. So nanti selepas sepatutnya nanti dia akan pihak konsesi akan ni status aduan adalah permohonan. So nanti pihak konsesi akan hantar, maknanya nanti dia dah respon, dia akan hantar email untuk notify dan dia akan datang untuk pergi ke bilik dan untuk respon sebelum mengambil tindakan perbaikan. Okay. So saya rasa itu je untuk penggunaan aduan. Saya rasa itu saja daripada saya. Silakan pada moderator. Terima kasih Puan Saliza di atas perkongsian dan maklumat berkenaan Hospital UiTM Puncak Alam. Jika ada sebarang soalan atau pertanyaan, boleh majukan di ruangan chat. Kita akan bacakan dan Puan Saliza akan menjawab, insyaAllah. Untuk soalan daripada Nik Nurul Aini, sesi ini akan ada ulangan. Kita akan ikut pada permintaan. InsyaAllah kalau kita ada permintaan sebab kita baru masuk fasa by fasa. Jadi saya faham mungkin yang ada sekarang ni masih lagi belum berada sebenarnya di hospital. Dan insyaAllah nanti kita akan tengok balik. Kalau ada keperluan, kita akan buat untuk sesi kedua. Untuk soalan daripada Encik Syurabil, jika staf baru tidak ada data dalam sistem e-aduan tersebut, adakah platform untuk staf baru untuk buat aduan menggunakan medium email? Jika staf baru masih tidak ada data dalam sistem tersebut, boleh emailkan kepada saya dan saya sendiri akan masukkan dalam e-aduan, atau saya akan dapatkan data untuk staf baru tersebut untuk kita key in masuk dalam e-camp sendiri. Tapi rasanya difahamkan satu Isnin yang akan masuk data baru kan. InsyaAllah untuk yang staf yang selepas bulan 11. Selepas bulan 11 insyaAllah pihak fasiliti akan masuk, akan update data-data untuk staf yang baru yang selepas bulan November. Okay, soalan daripada Encik Muhammad Syamil. Assalam, berhubung sistem akses keselamatan, adakah akan ada kad khusus atau guna pakai kad akses sedia ada? Untuk sistem akses keselamatan ni, yang kita ada sekarang adalah kad akses sedia ada tu kita masih lagi dalam proses untuk authorizekan department mana ataupun person
siapa yang layak untuk dapatkan akses tersebut. So nanti kita akan maklumkan dari masa ke semasa. Soalan daripada Puan Atikah, kat mana nak aktifkan kad staff? Okey, untuk aktifkan kad staff itu di luar bidang kuasa Jabatan Infrastruktur. Tapi untuk pengaktifan adalah Puan Atikah boleh merujuk dengan staf di bahagian ICT. Untuk mengaktifkan kad staff di bahagian ICT. Jawapan untuk Puan Nik. InsyaAllah Puan Nik, kita akan tengok balik bila dah semua staff dah masuk sepenuhnya, kita akan tengok balik keperluan untuk taklimat berperingkat kepada semua staff. Puan Saliza, saya ada satu soalan. Kalau adakah kita dibenarkan untuk paku dinding? Contohnya macam kita nak gantung gambar ke ataupun gantung cermin ke, boleh ke sebenarnya? Okey, untuk bangunan PFI ni, kita status kita adalah sebagai penyewa. Kalau kita jadi penyewa pun kita memang tak boleh sesuka hati untuk paku ataupun merosakkan dinding lah. Tetapi dengan kebenaran pihak konsesi, kita akan minta dulu kebenaran pada pihak konsesi, dan sekiranya dibenarkan baru kita boleh paku lah. Untuk e-aduan ni kita boleh gunakan di PC dan juga di handphone, smartphone. Untuk soalan Cik Muhammad Syaharizwan, Puan, bolehkah saya nak bawa kerusi pejabat sendiri menggantikan yang sedia ada? Berkenaan dengan kerusi pejabat sendiri menggantikan yang sedia ada, saya rasa perkara ni kita perlu bincangkan dulu dengan pihak pengurusan macam mana. Dan untuk yang soalan penggunaan barang elektrik peribadi di pejabat, yang ini setakat ni kita tak sama macam kalau di teknik college, kita tak sama macam student. Mana dia boleh bawa barangan peralatan elektrik tapi dia akan ada charge. Mana dia akan bayar satu semester tu ada charge untuk utility. Tapi untuk staff, kita masih lagi sepanjang saya bertugas, kita masih lagi tak jumpa mengatakan dilarang membawa peralatan elektrik. Tetapi kebimbangan kita adalah peralatan elektrik ni kita risau dia akan menyebabkan tripping. Kepada kita punya sistem bekalan elektrik. Yang itu kita risau. Mungkin yang ini kita kena bawa bincang di pihak peringkat pengurusan. Sekiranya ingin bawa peralatan elektrik, mungkin akan ada satu sesi pemeriksaan kondisi peralatan elektrik tersebut. Sama ada dia akan menyebabkan bekalan elektrik terganggu ataupun kita kena kawal barang elektrik yang dibawa. Untuk soalan Puan Nik Nurul Aini, maybe adakan super user untuk setiap department bagi tujuan rujukan?
Okay, untuk super user tu, okay, good idea. Mungkin kita boleh bincangkan dengan staff. Kita akan dedicated lah department. Setiap department tu akan ada seorang engineer saja yang in charge untuk jadikan rujukan. Jadi untuk makluman semua peserta program, selepas ni jika ada masalah boleh majukan di e-aduan. Saya dah kongsikan link untuk e-aduan camps.uitm.edu.my. Jika tak ada soalan, kita akan tamatkan program kita untuk hari ini. InsyaAllah kita akan jumpa lagi di program akan datang. Terima kasih diucapkan kepada semua peserta di atas kesudian meluangkan masa untuk program latihan staf baru yang untuk siri yang kelima. Dan terima kasih juga kepada Puan Saliza Abdul Kadir untuk perkongsian berkenaan Hospital UiTM. Kita akhiri program kita dengan tasbih kafarah dan suratul walas. Terima kasih semua. Link kehadiran kita akan kongsi sebentar lagi.